Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Ini adalah lulusan perlawanan mengenai keputusan yang telah kita miliki. Harapan untuk menempah tiket ke final Piala Malaysia telah musnah di Temerloh, di mana kita telah ditentukan 2-1 pada perlawanan tersebut, menjadikan agregat 3-2 bagi Sabah FC. Initially aku cuma memerhatikan perlawanan itu pada separuh masa kedua saja, sebaik saja aku habis pulang daripada kerja, iaitu pada minit ke-49. Cuma apa yang boleh aku katakan di sini, hasil daripada bacaan aku, komen yang anda berikan dan juga apa yang dikatakan oleh komentator, ini lebih kurang sama siapa yang berlaku di separuh masa pertama. Okey, sebelum tu ini adalah video terakhir aku kerana aku sementara akan berangkat keluar Malaysia lah. So untuk beberapa hari akan a bit sunyi pasal aku balik nanti baru aku akan buat video. So sekarang kita cuma menunggu ulasan daripada Lala terlebih dahulu. So itu actually Lala lah ada video terakhir untuk perlawanan ini sebelum kita memerhatikan perlawanan pada 9 hari bulan untuk menentang Kuala Lumpur di semelikas saingan Liga Super. Okey, antara benda yang ingin aku bincangkan di sini, of course, persembahan daripada beberapa pemain di dalam perlawanan ni, dan seterusnya adalah kesilapan yang dilakukan oleh Pak Tesu dan juga Martin Stano. Itu pun terlibat juga di sini. Dan seterusnya ialah keputusan referee lah. So itu adalah antara benda yang kita bincangkan. Tapi aku akan mulakan dengan keputusan referee dahulu, di mana ramai yang agak marah lah kenapa VR tidak dicek pada perlawanan tersebut. Sedangkan again perlawanan ni perlawanan crucial, perlawanan penting untuk kedua-dua pasukan. Jadi ianya perlu diselenggarakan atau dijalankan dengan lebih serius dan juga teratur lah. So sekiranya ada bantahan yang dilakukan, especially apabila melibatkan gol, ianya perlu diambil serius. Macam itu saja. Tapi again, pendapat aku tidak suka blame referee dalam perlawanan ni, kerana again referee ada keputusan dia tersendiri. Dan seperti yang aku katakan pada video sebelum ni juga, aku tidak mahu keputusan referee akan menjadi impact yang besar untuk Sabah FC. Untuk Sabah FC punya emosi apa semualah, kerana bagi aku sekali lagi, apa yang penting sekiranya kita tidak dapat apa yang kita inginkan daripada kesilapan ataupun keputusan pengadil pada perlawanan tersebut, ianya tidak perlu dibawa sehingga ke minit-minit seterusnya. Instead, kita perlu memerhatikan minit-minit seterusnya untuk create another chances untuk pasukan Sabah FC. Kita tidak mahu mengganggu minda pemain Sabah FC. Itu pendapat aku tentang keputusan ref ni lah. So bagi pemain-pemain yang tidak berada, seperti yang katakan pada video sebelum ni, yang aku meluahkan kecewaan aku tu, yang tidak memberikan tahap permainan seperti mana satu klub yang berada di top 3 saingan Liga Super ni, of course adalah Stano. Bukan Stano referee, Stano coach pula, adalah seperti Telmo. I'm talking about starting 11 lah. Pasal kalau kita tengok dari segi macam contoh Stu, Pak Tesu, itu adalah cerita yang berbeza lagi. Tapi ini adalah aku yang mengatakan mengenai Telmo Casanhera merupakan salah satu individu yang sering kali diberi kepercayaan dikatakan kesebelasan utama di skuad Sabah FC, tapi tidak memberikan satu permainan yang cukup bagus. Beliau adalah antara individu yang terlibat memberikan miss pass untuk pasukan Sabah FC ni, sangat-sangat mengecewakan. Dan antara miss opportunity bukan alasan, tapi itulah realitinya, iaitu news yang telah dikeluarkan amat menarik jugalah. Tapi dia punya tajuk tu memang bila orang kalau baca, kenapa pula ni, sedih aku baca. Adalah dikeluarkan daripada majoriti yang bertajuk "Maaf Sabah, ada 3 faktor luar biasa Pahang akan marah ke final Piala Malaysia." Lebih kurang macam tu. So ini sebelum perlawanan tu, tapi ianya aku lihat memang terbukti dan memberi impact. Adalah satu, of course, sokongan daripada penyokong home untuk Seri Pahang. Kedua adalah status kecergasan tonggak Sabah FC, di mana aku melihat di sini Stu sendiri pun antaranya
yang disenaraikan di sini adalah Stu, Pak Tisu dan juga Gary lah. Gary of course tidak disenaraikan langsung, tapi aku memerhatikan Stu sini di mana beliau pun tidak beraksi seperti mana yang sepatutnya aksi beliau. Tapi ini bila aku tengok cara permainan dia, aku sudah faham lah. Dia memang tidak cergas, tapi terpaksa diturunkan. Begitu juga dengan Pak Tisu juga. Walaupun aku katakan dia adalah hero dan juga dalam satu perlawanan, tapi unfortunately perlawanan ni dia adalah villain untuk Sabah FC. Tapi aku sendiri mengatakan aku faham apa yang terjadi kepada Pak Tisu adalah kerana 1 minute play dan juga tahap kecergasan beliau yang tidak berada di tahap yang sepatutnya telah memberi impact besar untuk Sabah FC. Dan of course Martin Stano tidak mempunyai sebarang pilihan lain lagi yang terpaksa juga menurunkan kesebelasan terbaik walaupun tidak cergas bagi mengharungi perlawanan ni. Dan ianya basically kita tahulah apa hasilnya sekiranya kita melakukan benda-benda sedemikian, especially di perlawanan separuh akhir yang mempunyai intensity yang cukup tinggi. Antara faktor terbesar lagi adalah Gaby tidak dapat disambungkan dalam perlawanan ni, dan ini telah aku nyatakan reason apa yang telah berlaku dan reason kenapa Pak Tisu dimasukkan, bukan Stambo, bukan Rawison. Anda boleh perhatikan pada video sebelum video ni, di situ aku ada nyatakanlah reason aku. Dan of course benda yang paling besar anda perdebatkan dan perkatakan adalah Martin Stano. So aku ingin mengulangi lagi apa yang aku katakan pada video sebelum ni. Selepas perlantikan Martin Stano yang telah dilakukan oleh management Sabah FC, di mana aku tidak menyokong sepenuhnya. Aku tidak menganggap ini adalah merupakan satu keputusan, decision yang terbaik dan boleh meneruskan apa yang telah ditinggalkan oleh OKS. Sejak aku mahu satu coach yang lebih berkaliber, yang mempunyai lebih pengalaman untuk mengenali tim sebesar Sabah FC ni yang berada di kedudukan ketiga saingan Liga Super. Itu yang aku inginkan sebenarnya, tapi itu yang tidak boleh direalisasikan oleh manajemen Sabah FC. Dan untuk perlawanan ni, walaupun Sabah FC tidak beraksi sebaik yang kita inginkan, tapi apapun aku ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua kerana telah berjaya membawa kami ke saingan pentas separuh akhir Piala Malaysia ni. Walaupun kita mengharapkan satu rekod baru setelah 22 tahun tidak beraksi di final Piala Malaysia, tapi bagi aku personally, untuk kita berada di saingan separuh akhir ni adalah merupakan satu achievement yang cukup besar untuk Sabah FC lah. At least membuktikan kita bukan seperti pasukan Selangor yang langsung tidak berjaya marah ke pusingan seterusnya walaupun berada di kedudukan tangga kedua. Lebih kurang macam tu. Dan talking about management Sabah FC, who's to blame untuk kekalahan ni? Seperti yang aku katakan, aku tahu kemampuan Sabah FC macam mana. Ini telah terbukti sebelum pemergian OKS. Itulah kemampuan Sabah FC sebenarnya. Tapi again, daripada mismanagement yang telah dilakukan oleh manajemen Sabah FC-nya telah memberikan satu kerosakan yang besar lah untuk skuad Sabah FC ni, di mana selepas itu kita sudah tidak memiliki corak permainan seperti mana yang kita patutnya miliki. Kita tidak mempunyai rekod yang baik di dalam perlawanan, especially menjaringkan gol dan juga creating of chances, di mana terbukti juga pada perlawanan ni kita punya corak permainan creating of chances memang out lah. So itu bagi aku bukan aku ingin salahkan pemain, tapi itu adalah mismanagement daripada Sabah FC, Safa, mana-mana lah, yang tidak meletakkan individu yang sepatutnya berada di level yang kita miliki sekarang ni. Dan ini telah menjatuhkan perjalanan atau perancangan Sabah FC lah. So kalau Piala Malaysia ni tidak dilaksanakan dengan jayanya hasil daripada kepincangan yang telah dilakukan oleh mereka, aku nak nampak kita akan dapat berjaya memiliki positif result pada perlawanan seterusnya untuk saingan Liga Super ni. So di situ cara aku memerhatikanlah apa yang telah dilakukan oleh manajemen Sabah FC. Sekali lagi, bagi aku pemain-pemain Sabah FC mampu untuk melakukan apa yang sepatutnya mereka lakukan di atas padang untuk result yang positif. Tapi again, oleh kerana meletakkan individu
yang bukan berada di tahap yang sepatutnya telah merancatkan apa yang kita bakal miliki lah. Apa yang kita telah miliki perlawanan Seri Pahang ni dan juga apa yang bakal kita miliki pada perlawanan seterusnya. Jadi, okay guys. Itulah dia untuk the next, untuk ulasan seterusnya lah. Selepas ulasan pertama aku bagi perlawanan ni, again, bukan perlawanan yang terbaik untuk kita untuk menentang Seri Pahang ni. Kucar kacir, cacah marbah, tak ketentuan, itu boleh katakan. Tapi again, aku tidak mahu memandang tepi lah apa yang usaha yang telah dilakukan oleh pemain Sabah FC. Walaupun kita tewas, tapi still bagi aku mereka telah memberi 110% untuk perlawanan ni, despite all the odds, tanpa pemain utama kita Sadil cedera. Lepas tu no choice untuk menurunkan juga Pak Tisu, menurunkan juga Stu, walaupun bukan dalam kecergasan yang sepatutnya mereka miliki untuk menerajui perlawanan penting ni. Tapi again, we still fight for the spot lah, itu boleh aku katakan. Jadi ya, bertemu lagi di video seterusnya guys. Kita menunggu ulasan daripada Lala lah. Assalamualaikum.